Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. So hari ini kita akan bincang graf laju masa laju masa. So sebelum tu introduction untuk pelajar tingkatan 4. Okey, pelajar tingkatan 4, first kali awak kena ada kemahiran melukis graf lah. Sebelum cikgu pergi tajuk kita hari ni. So ni just introduction. So pelajar boleh off dulu mic. Okey, takut mengganggu orang lain, off dulu mic. So masa pelajar menjawab nanti baru pelajar respon Okey, cikgu tengok ada lagi yang on mic tu. Okey, first kali pelajar ni bab yang pertama bab yang pertama fungsi kuadratik. So bila pelajar boleh melakar graf, settle masalah. Pelajar boleh jawab 3-4 soalan kertas 2. Okey, so kita pergi pada fungsi yang pertama dululah. Okey, fungsi yang pertama. Kenapa pen cikgu tak respon? Okey. Sebelum kita masuk tajuk kita fungsi pertama, X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Okey, pelajar, ada berapa step untuk pelajar lukis graf? Berapa step pelajar perlu tahu? Okey, so sekarang ni untuk melakar graf, pelajar perlu ada 4 step lah. Okey, step yang pertama, pelajar kena tahu bentuk graf. Ni step yang pertama. So bentuk graf ni kita dapat daripada mana? Okey, kita dapat daripada A lah. Yang ni A, yang ni B, yang ni C. So bila A positif, so graf dia mesti senyum, betul? Pelajar, kalau graf positif dia mesti senyum. Okey. Yang kedua, pintasan Y. Okey, pintasan Y. Mana pintasan Y dia? So pintasan Y dia dekat belakang ni 3. Okey. Sekejap. Okey, pelajar kena tahu pintasan Y. Pintasan Y ni adalah dekat C, itulah 3. Okey, step yang ketiga, pintasan X. Okey, pintasan X pelajar dapat daripada mana? Dapat daripada persamaan ni. So macam mana nak cari pintasan X? So kita ambil kalkulator. Kan cikgu ulang balik ni step dia. Ambil kalkulator. So kita pergi. Okey, cikgu letak belah sini lah. Okey. So A mod, first kali mod equation. So 1. So pelajar tekan anak panah sebelah ni. So nampak degree. So pelajar tekan 2. So A dia adalah 1 lah. Okey, B dia adalah negatif 4. So pelajar tekan negatif 4. C dia adalah 3. So pelajar akan dapat X dia 3, X dia 1. So ada 2 jawapan dekat sini So X sama dengan 3, X sama dengan 1. Okey, step yang keempat, paksi simetri. Simetri. Ni pelajar kena tahu. Paksi simetri apa formula dia pelajar? Negatif B per dengan 2A. So negatif B. B mana? B kat sini B. So pelajar akan dapat negatif 4 bahagi dengan 2. A itu adalah 1 lah. So 1. So negatif positif. 4 bahagi 2. So dapat 2. Okey. So ada 4 step untuk pelajar lukis graf. Pelajar perlu mahir So yang ni dah jawab 1 soalan, ni dah jawab 1 soalan, ni dah jawab 1 soalan, nampak simetri dah jawab 1 soalan. Okey, bila kita dah dapat semua, baru kita lakar graf. Okey, ni kertas 2 kertas 2. Ni basic untuk pelajar tingkatan 4. So bila awak dah boleh lakar graf macam ni, lakar semua graf untuk soalan ni, sebenarnya pelajar dah cover bab 1 sebenarnya. So sekarang ni kita tengok pintasan Y. So pintasan Y dia 3. Okey, pintasan X dia. So kita ada 1, kita ada 3. 1 dan 3 Okey, lepas tu paksi simetri. Paksi simetri ni tengah-tengah lah. Paksi simetri dia, sebab paksi simetri dia 2 kat sini. So bila pelajar lakar graf, pelajar cantum semua titik tu. So mesti lalu 3,
mesti lalu 1, mesti lalu 3, X dia 3. So dah settle untuk soalan yang pertama. Boleh? Setakat ni boleh pelajar? Boleh tak? Boleh Okey, so kita cuba soalan B. Kita cuba soalan B So ni introduction awak lah. Okey, kita cuba soalan B. So kita pergi kepada soalan B Soalan B. So kita ada fungsi fx. Okey, sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. First kali kita tengok bentuk graf. So bentuk graf dia macam mana pelajar? Nilai A dia ni positif ke negatif? Positif. So bila positif, the graf dia senyum. Okey, pintasan Y dia berapa? 9. Ni A, yang ni B, yang ni C. Pelajar kena tahu Okey, pintasan X. So pintasan X, pelajar ada kalkulator, pelajar boleh tekan. Okey, pelajar tekan mod equation yang pertama. So tekan anak panah sebelah, cari degree. So tekan 2. So A dia adalah 1, B dia adalah negatif 6, C dia adalah 9. So pelajar akan dapat X dia 3 dengan 3, X2 dia 3. So X dia adalah 3 lah. X dia sama dengan 3. Okey, seterusnya kita cari paksi simetri. So negatif B. So B mana? B kat sini. B tu negatif 6. So negatif 6 bahagi dengan 2. A dia adalah 1 lah. So pelajar akan dapat 6 bahagi 2 dapat 3. Betul Okey, so kita lakar graf. Okey, so kita lakar graf. Okey, first kali kita tengok paksi pintasan Y dia 9. So 9. Paksi simetri dia 3. Ni paksi simetri dia 3. So pintasan X dia 3. So graf dia mesti senyum lalu 3 ni. Paksi simetri ni betul lah. Okey, so graf dia macam tu. Boleh belajar? Setakat ni boleh? Okey, so settle untuk soalan ni Okey, settle untuk soalan ni. Kalau nilai A dia negatif, dia masam lah. Yang ni pun sama juga. Dia masam lah, graf dia masam terbalik Okey, so kita pergi tajuk kita hari ni. Cikgu nak sambung cikgu nak sambung kelas cikgu sebelum ni lah. Okey, graf laju masa. Okey, graf laju masa. Okey, graf laju masa. So pelajar kena recall balik lah apa yang cikgu ajar sebelum ni. So kita ada 2 graf saja pelajar belajar Okey, cikgu buat graf yang pertama kat sini. Okey, graf jarak masa jarak masa. So kecerunan dekat sini menunjukkan laju. Okey, so laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, ataupun soalan dia tak tanya laju, dia tanya apa sahaja dibahagi dengan masa, mesti ada perkataan kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak. So kalau dia kata kadar perubahan jarak, pelajar tahu dah laju. Okey, ni graf yang pertama pelajar belajarlah. Okey, graf yang kedua pelajar belajar. So yang akan kita fokus hari ni graf laju masa. Laju melawan masa. So kecerunan dekat sini menunjukkan pecutan. So kalau cikgu tulis formula, pecutan sama dengan laju bahagi masa Okey, laju sama dengan pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa So pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. Okey, atau nama lain dia kadar perubahan laju.
perubahan laju. Kalau dia kata kadar perubahan laju ni, cikgu bagi tahu apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar lah. Kadar perubahan laju. Bila kadar perubahan laju, dia nak pecutan lah. Dia nak pecutan. So kecurunan dekat sini. Apa yang membezakan graf pertama dengan graf yang kedua? Graf yang kedua ni dia ada luas di bawah graf. Okey, luas menunjukkan jarak. Okey, boleh follow cikgu? Boleh follow cikgu setakat ni? Boleh Okey. Okey, so pelajar belajar dua graf. Ya. So sekarang ni laju bahagi dengan masa. So kita fokus hari ni graf laju bahagi dengan masa. So kita akan dapat kecurunan ni menunjukkan pecutan lah. Okey, kalau pelajar belajar di LP acceleration lah. Okay, ataupun rate change of velocity ataupun rate change of speed. Depend pada soalan. Okey, beza graf yang pertama dengan kedua, cikgu ulang lagi sekali. Graf kedua ni luas di bawah graf ni menunjukkan jarak. Okey, so kita tengok soalan dia. Okey, soalan dia rajah 7 menunjukkan graf laju masa. Laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat. Okey, cari jarak. So soalan dia main point dekat sini dia nak jarak. Sekejap, kenapa pen cikgu tak berfungsi? Okey. So jarak. Macam mana kita nak dapat jarak, pelajar? Ni jarak macam mana kita dapat? So jarak dia dah bagi tahu tadi kan. Cikgu dah bagi tahu jarak sama dengan luas di bawah graf. So kalau dia nak dalam tempoh 15 saat, so jarak tu adalah luas A tambah luas B tambah luas C. Senang je. Okey, pelajar boleh settle luas A. So kalau kita nak dapat jarak A tambah B tambah dengan C. So A tu berapa luas dia? Okey, ni soalan dia trapezium trapezium. So kalau pelajar tak mahir dengan trapezium, pelajar boleh potong lagi, buat segitiga satu, buat segi empat, depend pada soalan. Okey, so kita tengok trapezium dia. Trapezium 1/2. Okey, A tambah dengan B, so 8 tambah dengan B dia 20, darab dengan tinggi dia 4. Okey, ni adalah trapezium. Okey, tambah. So luas segi 4. So kat sini berapa ni? Kat sini 9 tu. So kat sini 5. 5 darab dengan 20. Segi 4 Okey, so ni segi 4. Okey, tambah dengan. Okey. Ya pelajar, boleh tanya? Okey, kita sambung Okey, ni adalah formula trapezium lah, formula trapezium. So sekarang ni trapezium dia dah ada segi 4, dah ada segi 3. Formula segi 3 1/2 darab dengan tapak dia kat sini berapa? 6. So tinggi dia 20. So 6 darab dengan 20. Okey. So dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator lah. Pelajar tekan kalkulator, senang. Okey. So kat sini 8 tambah dengan 28 lah. Okey, 28 bahagi dengan 2 ataupun darab dengan 4, ikut suka pelajar pelajar settle macam mana. So kalau tekan kalkulator, okey, 1/2. Okey, pelajar dalam kurungan 8 tambah 20, so 28. Okey, tutup kurungan, darab dengan 4. So pelajar akan dapat berapa? Ni. Betulkan balik, cikgu betulkan balik. So 1/2 darab dengan, ataupun pelajar buat bracket terus, 28 darab dengan 4. So pelajar akan dapat 56. So dekat sini 56 tambah dengan 5 darab 20, so 100, tambah dengan 6 darab 20, 120 bahagi 2, so dapat 60.
So dekat sini pelajar tambah je lah. So pelajar akan dapat berapa ni? 216. Betul? Okey, so 216 meter lah. So jarak dia. Okey, settle. Pelajar dapat soalan make sure pelajar conteng dulu kira dulu, conteng. So pemeriksa dia akan cari jawapan pelajar. So sebab kat sini 3 markah ni. Jadi pelajar kena mahir formula trapezium. Kalau tak mahir, pelajar boleh cut dekat sini. Pelajar boleh kira kat sini. Ni kira segitiga atas dulu tambah dengan segi 4 bawah. Ikut pada kreativiti pelajar lah. Okey, kita bincang soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. So first kali pelajar tadi soalan ni cikgu ambil daripada modul. Okey, daripada modul yang dibuat oleh cikgu-cikgu pakar lah. Okey, so kita tengok soalan dia. So graf laju masa. Laju melawan masa. Cikgu tulis lagi. Cikgu ulang benda yang sama kan. Okey, supaya pelajar ingatlah keturunan ni menunjukkan pecutan. Luas di bawah graf ni menunjukkan jarak. Okey, maksudnya kat sini adalah jarak. Okey, kat sini adalah pecutan. Ni pecutan lah. Pecutan. Okey, kat sini jarak lah. Ni jarak. Luas dia adalah jarak. Okey. So formula dah ada. Pelajar dah tahu formula, pelajar mesti boleh jawab. Okey, lagi satu pelajar kena take note dekat sini. Pecutan sama dengan apa tadi? Pelajar laju bagi dengan masa. Betul? Pecutan laju bagi masa. So definisi dia kadar perubahan laju. Apa-apa saja bagi masa mesti ambil kadar perubahan laju. Okey, kalau dia tanya kadar perubahan laju, kita tahu dia adalah pecutan. Okey, so kita tengok tentukan nilai V jika pecutan kereta 12 saat pertama ialah 1/4 meter per second. So kita nak cari nilai V kat sini. So dia dah bagi pecutan. So maksudnya dia bagi kecerunan dekat sini lah. Okey, 1/4 meter per second. Okey, boleh cari tak pelajar? Koordinat dekat sini berapa? 0 V, betul? Koordinat kat sini berapa koordinat dia? Kat sini koordinat dia 12, 17. Betul? So kita tulis X1, Y1, X2, Y2. Okey, masuk dalam formula. Y2 dia berapa? 17. Tolak Y1 dia berapa? V. Bahagi dengan X2 dia berapa? 12. Tolak dengan kosong lah. X2 dia kosong. So habis 12 bawa pergi sebelah. Okey, so cikgu tulis cikgu tulis mula dekat bawah. Okey, 0.25 sama dengan 17 tolak V ni sama dengan okey, per dengan 12. Okey, kita settlekan soalan ni. Settlekan 12 darab dengan 0.25. Pelajar. Darab 0.25 darab dengan 12 Okey. So pelajar akan dapat 3. So 3 sama dengan 17 tolak dengan V. So macam mana nak cari V? V bawa pergi sebelah lah. V ni bawa pergi sebelah. Dia senang, dia jadi positif. Okey, 17. Yang ni 3 bawa pergi sebelah sini. Dia jadi negatif 3. So kita akan dapat 17 tolak 3. So 14. V itu adalah 14. Logik tak V itu 14? Logik, sebab atas dia 17. Boleh?
Boleh? Okey, boleh. Okey, bagus. Senang. Okey, soalan B. Kadar perubahan laju. Apa maksud kadar perubahan laju? Apa maksud kadar perubahan laju? Kadar perubahan laju adalah pecutan. Pecutan untuk 16 saat yang terakhir. So 16 saat yang terakhir kat sini lah kita nak cari pecutan kat sini. Boleh cari tak pecutan dia? Kecerunan kat sini boleh cari kan? So koordinat kat sini berapa? 28 kosong. Betul? Okey, Y dia kosong lah. Okey, kalau kita nak settlekan dia, kecerunan dia, so cikgu padam kat sini senang. Kita kira kat sebelah dia. Okey, kita kira kat sebelah dia. Okey, kita label dulu. So cikgu nak label. So kat sini dah ada X2, Y2. So kat sini X1, Y1 lah. Okey, kecerunan kat sini sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per dengan apa ni tulisan cikgu pun. Okey, Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. So Y2 dia berapa? 17. Tolak Y1 dia berapa? 0. Bahagi dengan X2 dia berapa? 12. Tolak dengan X1 dia 28. So pelajar tekan kalkulator. 12 tolak dengan 28. 12 tolak dengan 28. Pelajar akan dapat negatif 16. Okey, negatif 16 dekat bawah So dia akan dapat 17 per dengan negatif 16. So tekan kalkulator. Negatif 17 bahagi negatif 16. Bukan, 17 bahagi dengan negatif 16. So kalau pelajar bimbang salah, pelajar boleh buat bracket. Senang je. Okey, negatif 16. Macam ni pun boleh terpulang pada pelajar. So pelajar akan dapat negatif 1.0. Ambil belaka lah, ambil semua lah, senang tak pun ambil 3 je. Okey, negatif 1.063. Negatif 0. Negatif berapa tadi? 1.063. Negatif 1.063. Okey, so settle. So kenapa kita dapat negatif kat sini? Menunjukkan dia nyah pecutan. Dia slowkan kereta dia tu. So sampailah habis. So kita dapat jawapan dia macam ni Okey. So setakat ni boleh follow tak? Boleh Okey. So kita sambung lagi. Okey, so soalan ni soalan 5 hingga 9 markah section B. Okey, so markah dia banyak sikit lah. Bila section B ni markah dia banyak. Okey, konsep dia sama. Okey, laju masa, kecerunan menunjukkan pecutan, luas di bawah graf menunjukkan jarak dan formula dia lah. Okey, cikgu suka conteng. Kalau student cikgu akan suruh tulis balik. Tak kira lah berapa kali tulis pun. Laju masa. So kecerunan ni pecutan. Biar masak betul-betul. Pecutan. Okey, so luas di bawah graf adalah jarak. Ni jarak. Okey, pecutan sama dengan pecutan jarak bahagi dengan masa. Okey, ataupun kadang-kadang soalan dia tak tanya pecutan, dia tanya kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak apa sahaja dia bagi dengan masa. Jarak ke bukan jarak ni, laju. Sorry pelajar. Kadar perubahan laju ni. Sorry.
laju. Kadar perubahan laju. Tengok pada soalan Okey, so pelajar dah dapat yang ni, pelajar mesti boleh jawab soalan. Okey, soalan yang pertama, nyatakan tempoh masa dalam minit zarah bergerak dengan laju seragam. Mana laju seragam? So kat sini ni laju seragam. Berapa lama laju seragam ni pelajar? Straight ni. Pelajar respon. 7 minit. So 13. So A tu kita buatlah 13 tolak dengan 6. So kita dapat 7 minit. Okey, so settle. Satu markah. Senang Okey, hitung nyah pecutan. Apa maksud nyah pecutan ni? Pelajar, nyah pecutan untuk tempoh 4 saat yang terakhir. Nyah pecutan ni kat sini dia patah balik kecerunan negatif nyah pecutan. So nak dapat nyah pecutan dekat sini, mesti tahu koordinat kat sini, mesti tahu koordinat kat sini. So koordinat dekat atas dulu pelajar. 13, 18, bagus. Dia koordinat dia senang Okey, 18. So koordinat sini 17, 0. Okey, labelkan X1, Y1, X2, Y2. So cikgu jawab kat atas ni cari kecerunan dia. Okey, M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So Y2 dia tadi berapa? 0. Tolak Y1 dia 18. Bahagi dengan X2 dia 17. Tolak dengan 13. So kita dapat negatif 18 bahagi dengan 17 tolak 13. So kita dapat berapa kat sini? 4 Okey, so pelajar tekan kalkulator. 18 bahagi dengan 4. 18 bahagi dengan 4. So pelajar akan dapat 4.5. So negatif 4.5. So bila nyah pecutan, kalau disebut nyah pecutan, kita tak payah tulis negatif lah, kita terus dapat 4.5. Boleh pelajar? Okey, so settle. Okey, seterusnya cari nilai V jika jarak yang dilalui tempoh 13 saat yang pertama 195. Okey, so pelajar kat sini, pelajar kena hati-hati Okey, so cikgu kecilkan sikit supaya clear. Okey, hitung nilai V jika jarak yang dilalui dalam tempoh 13 saat yang pertama adalah 195. Mana 13 saat? So 13 saat kat sini. Okey, so pelajar take note dulu. Okey, sekarang ni dia kata jarak A tambah dengan jarak B. Okey, so kita dapat 195. Okey, so sekarang ni cari dulu luas segi 4 ni. Berapa luas segi 4? So 13 tolak 6 berapa? Halo. 7 darab dengan 18. 126 ni adalah kat sini. Ni 126. Okey, jadi jarak kat sini berapa? 195 tolak 126 dulu. Kira nak dapat jarak A tu. Okey, 195 tolak 126 berapa dapat? 195 tolak dengan 126 berapa? 29 Sorry, cikgu tak tekan kalkulator. Okey, so pelajar dapat 69. Okey, 69 ni adalah luas dekat A. Bolehlah cari nilai V. Okey, ni dah jadi matematik dah ni. Dah jadi. Okey, so kita tengok trapezium. Trapezium dia macam ni. Ni trapezium dia. Okey, so dekat sini adalah V. Kat bawah dia berapa? 6. Tinggi dia 18. So kat sini 6, kat sini
18. So kita tahu luas trapezium kat sini adalah 69. So 69. Ya. Okey, 7 darab. Okey, betul 126. 7 darab dengan 18 126, betul? Okey. Okey, jadi maksudnya A tambah B sama dengan 195. Jadi 195 tolak dengan 126, kita dapatlah luas kat sini 69. Kita dapat kat sini. Trapezium ni 69. So kat sini 126, betul Okey, so 69 tu adalah luas trapezium ni lah. Luas trapezium tadi kita dah belajar 1/2 V tambah dengan 18 darab dengan tinggi dia 6. Selesaikan dulu pelajar kat sini. Boleh settle tak soalan ni? Senang, pelajar darab dulu. Kalau pelajar nak kecilkan dulu pun boleh. 2 kali 1, 2 kali 3. So 3 darab V, 3V tambah dengan 3 darab dengan 18. 3 darab dengan 18. 54. Okey, so kat sini 69 luas dia. So 54 bagi sebelah. 69 tolak dengan 54 sama dengan 3V. Okey, 69 tolak dengan 54. 9 tolak dengan 54. So pelajar akan dapat 15. So kalau cikgu buat kat sini ni 15 sama dengan 3V kan. Ada pelajar kalau rasa takut keliru, so kita terbalikkan terus. 3V sama dengan 15, V sama dengan 15 bagi dengan 3, so dapat 5. V tu adalah 5. Okey, so V ni adalah 5. Logik tak? Logik. So sini 5, kat sini 18. Boleh? Boleh setakat ni? Okey. Okey, so kita sambung lagi. Tak apa pelajar, nanti cikgu share balik video cikgu seperti biasalah dalam YouTube cikgu lah. Okey, pelajar boleh pergi channel cikgu Abdullah tu. So akan ada lah video. Okey, so kita tengok soalan ni, graf laju masa. Pelajar tengok laju masa. So kecerunan ni adalah pecutan. So luas di bawah graf adalah jarak. Okey, nyatakan laju seragam. Mana laju seragam dia pelajar? So laju seragam dia mana? 10. So jawab je terus 10. Unit dia ms negatif 1. Ni laju seragam. Kalau dia tanya tempoh masa laju seragam, baru kita tolak lah. Sorry Okey, baru kita tolak. Okey, huraikan pergerakan objek dari saat ke-6 hingga 12. Okey, berapa markah? 1 markah. So saat 6 hingga 12, boleh tak kita huraikan pergerakan objek tu? Sini ke sini. So macam mana kita nak huraikan dia? Kereta, ni kereta ke ni? Soalan dia. Objek Okey, maksudnya objek bergerak dengan hal laju, seragam dia berapa? 10. Okey, so untuk soalan B, pelajar kena tulis objek. Kalau kereta lah. So soalan ni dia tak nyatakan, dia nyatakan objek. Objek bergerak dengan okey, laju seragam. Laju seragam 10 ms negatif 1. Okey. So seterusnya, kadar perubahan laju. Pelajar, apa maksud kadar perubahan laju pelajar?
Tadi kita bincang dah. Kadar perubahan laju ni apa dia? Pecutan. Pecutan untuk berapa saat? Okey, 6. Okey, jarak bagi masa untuk tempoh 6 saat pertama. So carilah kecerunan dekat sini. Pecutan sama dengan jarak, bukan jarak, laju bagi masa sorry, laju bahagi dengan masa. So berapa laju dia? 10. Berapa masa dia? 6. 10 bahagi dengan 6, tekan kalkulator lah. Okey, 10 bahagi dengan 6. So kita akan dapat 1.667. 1.667 pecutan dia. Boleh? Maksudnya pecutan kat sini 1.667. Ataupun pelajar kalau tak ingat formula, cari kecerunan dekat sini. Ni koordinat dia 0, 0. Kat sini koordinat dia 6, 10. Guna formula dia Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So kita akan dapat jawapan dia sama. Okey, jawapan dia MS negatif 2. MS negatif 2. Okey, setakat ni ada soalan tak pelajar? Boleh follow cikgu tak? Boleh. Okey, diberi, kita pergi kepada soalan D. Diberi jarak yang dilalui 6 saat yang pertama. Okey, ialah separuh jarak yang dilalui dari saat 12 hingga ke T. Okey, so cikgu kecilkan sikit. Okey, supaya kita nampak objek tu Okey, diberi jarak untuk 6 saat yang pertama ni separuh daripada jarak yang dilalui saat ke-12 hingga T. So, kena tahulah jarak 6 saat yang pertama ni berapa jarak dia. Ajar 6 saat yang pertama. Cari luas segitiga yang pertama ni. Berapa luas dia? Cikgu tunggu. 30. Okey, pelajar lain dapat 30? Dapat? Dapatlah. Okey. So, macam mana kita nak dapat jarak yang pertama ni? Ni kita nak dapat A di 1/2 darab dengan tapak dia 6 darab dengan tinggi dia 10. 6 darab 10, 60 bagi 2, so kita dapat 30. So dekat A tu adalah 30. So dekat sini pelajar dapat 30. Okey, lepas tu soalan dia kata diberi jarak yang dilalui 6 saat yang pertama ni separuh jarak yang dilalui saat 12 hingga ke T. Maksudnya yang ni separuh daripada jarak sini. Bermakna jarak dekat sini adalah 60 lah. Okey, boleh cari nilai T tak? Boleh tak? Ni luas trapezium ni. Luas trapezium sama dengan 60. Maksudnya luas trapezium 1/2. Okey, kat sini berapa? Tinggi dia 10. Tambah dengan tinggi kat sini berapa? 20. Darab dengan kat sini berapa? T tolak 12. T tolak 12. Okey, sama dengan 60. Okey, pelajar kira kat sini 10 tambah 20, 30, 30 bahagi 2, kita dapat 15. So kat sini T tolak 12 sama dengan 60. 15 darab T, 15 T tolak dengan 12 darab dengan 15. So pelajar tekan kalkulator. 12 darab dengan 15. So pelajar akan dapat 180. Kat sini 60 So kat sini berapa tadi? Lupa lah. 180. Okey, so 180 sama dengan 60. So negatif bawa pergi sebelah,
Jadi 15T sama dengan 60 tambah dengan 180. Okey. So pelajar akan dapat kat sini berapa ni? 240 bahagi dengan 15. So tekan kalkulator. Okey, 240 bahagi dengan 15. So kita akan dapat 16. Okey. So logik tak? Logik. Okey, sebab kat sini 6, kat sini 12, kat sini 16, logik lah. Kalau awak dapat tinggi sangat beratus-ratus salah So mudah je soalan dia. Kita tengok logik dia. Boleh? Boleh follow cikgu? Boleh Okey. So settle untuk soalan ni, senang je. Okey, kita pergi yang ni lukis graf. Kalau lukis graf lagi senang. Okey, so cikgu cari lagi satu soalan sekejap. Okey, soalan yang terakhir dah ni, soalan lukis graf. Okey. Sekejap lagi follow cikgu sekejap je. Okey, jadual di bawah menunjukkan jadual 1 menunjukkan laju dan masa bagi suatu zarah untuk tempoh 20 saat. Okey. So kat sini laju, kat sini tempoh 20 saat berdasarkan jadual lukis graf laju masa pada ruang jawapan. So kita lukislah seperti biasa Okey, so cikgu conteng saja awak mesti pakai pembaris lah. So ni masa dia start dengan berapa ni masa dia ni. So 0, 5, 10, 20. Okey, 0, 5, 10, 15, 20. Okey. So dekat sini adalah saat. Okey, kat sini adalah laju 10, 20, 20, 0. Okey, maksudnya 10, 20 lah. Okey, ataupun pelajar boleh buat yang penting pelajar graf yang awak buat ni mesti lebih besar separuh daripada kertas graf lah. Kalau boleh buat skil kecil lagi, kita buat skil kecil lagi. So kalau skil kat sini cikgu buat 5, 10, okey, 15, 20. Sebab 20 paling tinggi. Okey, so ni adalah laju lah. Laju, so tulis unit dia ms -1. Ni saat, unit dia saat ke, sekejap cikgu cuba padam. Okay, ni unit dia saat so masa lah, T unit dia saat. Okey, so sekarang ni dia kata yang pertama sekali kosong ni 10. Okey, untuk masa yang pertama ni kosong ni sekejap. Okey, ada 10. So kita plot dah. Okey, lepas tu 5 ni 20. Betul 5 ni adalah 20. Okey, 10, 20. Okey, 10 tu adalah 20 juga. Okey, lepas tu 20 ni adalah kosong. Okey, 20 ni adalah kosong. So pelajar boleh plot graf. Okey, so graf dia macam ni. Mesti pakai pembaris. Okey, so settle. Untuk soalan yang pertama ni settle. Okey, berdasarkan graf awak, sikit lagi boleh cikgu sambung 5 minit lagi. Okey, berdasarkan graf tu nyatakan laju seragam. So mana laju seragam? So laju seragam dia kat sini. Laju seragam dia berapa? 20. So boleh jawab soalan kat sini. Laju seragam dia adalah 20 ms -1. So settle. Tempoh masa dalam saat zarah bergerak dengan laju seragam berapa lama kat sini? Kita tolaklah 10 tolak 5. So 5 saat lah. So pelajar boleh tulis 10 tolak dengan 5. So kita dapat 5 saat. Okey. So kadar perubahan laju dalam tempoh 5 saat yang pertama. Kadar perubahan laju apa dia pelajar tadi? Hello? Kadar perubahan laju pecutan. Pecutan 5 saat yang pertama.
So nak cari pecutan kat sini. Yang hijau ni bila cikgu buat. Okey, so hijau ni nak cari pecutan 5 saat yang pertama. So kena tahulah koordinat kat sini. Koordinat kat sini 0, 10. Okey, koordinat kat sini 5, 20. So X1, Y1, X2, Y2. So boleh cari kecerunan dia. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So Y2 dia adalah 20 tolak dengan 10 bahagi dengan X2 dia adalah 5 tolak 0. So tolak, kita dapat 20 tolak 10. So 10 bahagi dengan 5. So pelajar akan dapat jawapan dia 2 ms negatif 2. So settle untuk soalan ni. Okey, so rasanya itu sajalah untuk hari ni. Boleh follow cikgu Okey. B2 ni. Okey, tempoh masa dalam saat zarah bergerak dengan laju seragam. Laju seragam kat mana? So ni laju seragam. So berapa saat dia? 10 tolak dengan 5. So kita dapat 5 saat. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. Ada soalan nak tanya? Tak ada So itu saja daripada cikgu. Nanti boleh tengok dalam YouTube cikgu lah, Cikgu Abdullah. Okey, awak search je. So cikgu akan save lah kelas tuition kita lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Sama.